Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, anda bersama saya Dr. Ashraf Ishraqi bin Jamil dalam segmen Tadabbur pada kali ini untuk sama-sama kita melihat kupasan yang dikemukakan oleh Imam Badruddin Ibn Jama'ah berkenaan adab-adab yang perlu dimiliki oleh seorang ilmuwan dan penuntut ilmu. Pada minggu lepas kita telah melihat kepada adab-adab yang berkaitan dengan seorang ilmuwan atau guru. InsyaAllah pada minggu ini kita akan sambung dengan kupasan berkenaan adab-adab yang berkaitan dengan seorang penuntut ilmu yang merakumi adab-adab yang berkaitan dengan diri penuntut ilmu itu sendiri, adab-adab yang berkaitan dengan hubungannya bersama para ilmuwan atau gurunya, dan adab-adab yang berkaitan dengan proses pembelajarannya. Kupasan ini adalah berdasarkan kepada karya Imam Badruddin Ibn Jama'ah yang bertajuk Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, atau terjemahan tajuknya peringatan buat pendengar dan pembicara tentang adab pembawa ilmu dan penuntutnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Badruddin Ibn Jama'ah mengemukakan 10 adab kepada para penuntut ilmu atau pelajar yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. 10 adab yang dimaksudkan itu dapat dirumuskan seperti berikut. Pertama, membersihkan hati dan jiwa daripada sifat-sifat yang kotor. Penuntut ilmu haruslah berusaha untuk menyucikan hati dan jiwanya daripada sifat-sifat seperti dusta, dendam, hasad, pegangan yang salah, akhlak dalaman yang buruk dan seumpamanya. Hal ini kerana mereka harus bersedia, bukan sekadar sudut jasmani, malah sudut rohani, untuk menerima, memelihara dan meneroka ketelitian makna dan hakikat perincian setiap ilmu. Ilmu itu menuntut kepada rohani yang kuat, kerana ilmu itu adalah suatu makna yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mampu dicapai oleh manusia yang memiliki persediaan rohani dan jasmani yang secukupnya. Kedua, berusaha mengikhlaskan diri dalam menuntut ilmu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka penuntut ilmu sentiasa berusaha untuk memastikan niat mereka ketika menuntut ilmu hanya kerana Allah. Di samping niat untuk mengamalkan apa yang dipelajari, menghidupkan syariat Islam, mencerahkan jiwa, menyucikan rohani dan sebagainya. Imam Abu Yusuf rahimahullah pernah berkata, "Wahai manusia, jadikanlah redha Allah sebagai tujuan kalian menuntut ilmu." Dan beliau juga menyatakan bahawa ilmu itu adalah salah satu daripada bentuk ibadah dan salah satu daripada cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memanfaatkan usia mudanya untuk menuntut ilmu. Hal ini bermakna penuntut ilmu tidak terpedaya dengan godaan untuk mereka menangguhkan niat menuntut ilmu pada usia muda mereka. Mereka merasakan bahawa setiap saat umur mereka itu sangat berharga. Justru haruslah diisi dengan sesuatu yang sangat tinggi nilainya, iaitu menuntut ilmu. Dan tidak dibiarkan ia dicuri oleh perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangkan semangat mereka untuk berusaha dalam menuntut ilmu dan seumpamanya. Keempat, bersederhana dalam memiliki keperluan hidup kerana memanfaatkan harta yang dimiliki untuk menuntut ilmu. Bukanlah menjadi sifat yang baik bagi seorang penuntut ilmu untuk menghabiskan hartanya kepada hal-hal keduniaan yang melampaui batas, sehingga tiada yang dapat dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Malah para ilmuwan terdahulu menyatakan bahawa kesempitan hidup itu lebih membuka ruang kepada manusia untuk menjadi penuntut ilmu yang terbaik berbanding mereka yang hidup bermewah dan sebagainya. Seperti mana yang pernah disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu itu tidak mungkin diperolehi dengan baik oleh mereka yang suka memiliki, yakni suka berbelanja, dan suka berbangga diri, yakni dengan kemewahan. Sebaliknya ia lebih mudah diperolehi dengan baik oleh mereka yang memerah tenaga, bersederhana dengan apa yang dimilikinya, dan membelanjakan harta untuk mendapatkan ilmu daripada pembawanya. Kelima, mengurus masa dengan baik ketika menuntut ilmu. Penuntut ilmu wajar mengurus masa mereka dengan baik agar lebih membuka ruang kepada mereka untuk mendapatkan faedah yang lebih tinggi. Mereka juga mampu untuk memilih masa yang sesuai untuk melakukan pembacaan, penelitian, hafazan dan sebagainya. Seperti yang disarankan oleh ilmuwan terdahulu untuk memilih waktu sahur sebagai waktu yang baik untuk menghafaz ilmu. Juga memilih tempat yang sesuai untuk menghafaz ilmu, seperti di dalam bilik atau di tempat-tempat yang tidak mengalihkan tumpuannya daripada tujuan yang asal. Keenam, berpada-pada dalam mengambil jumlah makanan dan minuman. Penuntut ilmu dinasihatkan untuk tidak makan dan minum terlalu sedikit
atau terlalu banyak. Hal ini kerana kedua keadaan tersebut akan mengurangkan sokongan kepada mereka dalam melakukan tugasan-tugasan sebagai penuntut ilmu. Makanan dan minuman yang sederhana akan membantu mereka untuk mengelak daripada kemalasan, kelemahan dan sebagainya. Ketujuh, berusaha untuk bersifat wara' atau dalam erti kata yang lain, menjauhi perkara-perkara yang meragukan. Hal ini bermakna penuntut ilmu berusaha untuk memastikan bahawa sumber makanan, minuman, pakaian dan sebagainya yang mereka miliki adalah bersih daripada sebarang unsur yang meragukan. Mereka berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak dapat dipastikan kesuciannya atau kesahihannya, kerana sifat wara' ini mampu menjadikan rohani mereka bertambah kuat. Justru mampu menerima ilmu yang mengandungi makna-makna yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelapan, mengelak daripada mengambil makanan atau minuman yang boleh memberi mudarat kepada jasad dalam jumlah yang melampaui batas. Antara bentuk makanan dan minuman yang dilihat boleh memberi mudarat kepada penuntut ilmu ialah makanan dan minuman yang bersifat terlampau masam, juga yang boleh menghasilkan mukus atau seumpamanya. Kesembilan, menetapkan jumlah masa yang sesuai untuk tidur, iaitu pada kadar yang tidak memberi mudarat kepada diri. Penuntut ilmu tidak wajar untuk menghabiskan masa dengan tidur pada kadar yang terlalu lama. Begitu juga tidak wajar untuk mereka tidak memberikan hak kepada diri dengan hanya tidur untuk tempoh yang sedikit. Maka haruslah diberikan kadar yang sesuai untuk tidur bagi penuntut ilmu supaya tidak memudaratkan diri dengan kelemahan, kelesuan, kemalasan dan sebagainya. Sebaiknya juga untuk penuntut ilmu memilih waktu yang sesuai untuk merehatkan diri mereka dengan pergi ke tempat-tempat yang indah dan tenang serta melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mencalar agama mereka atau menjatuhkan maruah mereka, seperti yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan yang terdahulu untuk membangkitkan kembali semangat dalam menuntut ilmu. Kesepuluh, memilih rakan yang sesuai untuk menuntut ilmu. Sebaiknya bagi penuntut ilmu untuk lebih berdamping dengan rakan-rakan yang boleh memberi faedah ilmu atau dapat mengambil faedah ilmu daripada mereka. Sekiranya perlu didampingi mereka yang suka menghabiskan masa, tidak memberi atau menerima faedah ilmu, tidak membantu dalam menuntut ilmu dan seumpamanya, maka sebaiknya dikurangkan berdamping dengan mereka, di samping usaha untuk membantu mereka memperbaiki keadaan diri mereka tersebut. Rakan-rakan yang baik untuk menuntut ilmu ialah mereka yang bersifat dengan sifat-sifat seperti beragama, berakhlak mulia, bertaqwa, wara', cerdik, banyak melakukan kebaikan, kurang melakukan kejahatan, suka memperingati, suka membantu dan seumpamanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dikemukakan 10 adab yang berkaitan dengan diri penuntut ilmu itu sendiri, Imam Badruddin Ibn Jama'ah mengemukakan pula 13 adab bagi seorang penuntut ilmu atau pelajar yang berkaitan dengan hubungannya bersama para ilmuwan atau gurunya. 13 adab yang dimaksudkan ialah: pertama, memilih ilmuwan atau guru yang sepatutnya untuk mendapatkan ilmu daripada mereka. Penuntut ilmu disarankan untuk membuat penelitian dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi dengan keputusan yang tepat untuk memilih ilmuwan atau guru yang boleh diambil ilmu daripada mereka dan diperolehi adab dan akhlak yang mulia, iaitu ilmuwan atau guru yang benar-benar berwibawa dalam menyampaikan ilmu dan akhlak kepada manusia. Sebahagian ilmuwan yang terdahulu ada menyatakan bahawa sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka telitilah dalam memilih daripada siapa kamu mengambil agama kamu tersebut. Penuntut ilmu juga harus berhati-hati dalam membuat pilihan agar tidak terlalu berdasarkan kepada kedudukan dan kemasyhuran peribadi tertentu sahaja, kerana ilmu itu dilihat berdasarkan kepada ahlinya, iaitu mereka yang memiliki kewibawaan, walaupun mungkin tidak memiliki kedudukan atau kemasyhuran dalam kalangan masyarakat. Oleh kerana itu, para ilmuwan terdahulu ada berpesan bahawa sebesar-besar ujian bagi manusia ialah mereka yang menjadikan helaian-helaian popular sebagai guru mereka, iaitu menuntut ilmu hanya berdasarkan kepada bacaan atau pandangan yang popular sahaja. Kedua, mentaati ilmuwan atau guru dalam perkara-perkara yang sewajarnya. Maka penuntut ilmu yang sudah memilih ilmuwan yang berwibawa akan memberikan ketaatan kepada guru mereka dan tidak dengan sengaja bersifat menyalahi atau berbeza dengan mereka atas kepentingan diri sendiri. Hubungan penuntut ilmu bersama gurunya dapat diibaratkan seperti pesakit yang bersama doktor pakar yang merawatnya, maka akan diminta pandangan, dituruti segala arahan dan seumpamanya. Penuntut ilmu wajar mengetahui bahawa menyerah diri kepada guru merupakan suatu kemuliaan, tunduk patuh kepada mereka merupakan suatu kebanggaan, dan merendah diri kepada mereka merupakan suatu sifat yang tinggi dan mulia. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah pernah berkata kepada Imam Khalaf Al-Ahmar, "Aku akan duduk dengan baik ketika berada bersamamu. Sesungguhnya aku diajar untuk merendah diri kepada siapa yang aku pelajari ilmu daripadanya." Imam Al-Ghazali rahimahullah juga ada berkata, "Tidak akan dicapai ilmu
melainkan dengan sifat rendah diri dan menyerahkan perhatian sepenuhnya kepada guru. Ketiga, menghormati ilmuwan atau guru. Penuntut ilmu tidak wajar bersifat kasar kepada guru mereka. Sebaliknya dipandang kepada guru dengan penuh penghormatan kerana itu lebih memberi manfaat kepada mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahawa ketika aku sedang berada bersama Imam Malik, iaitu guruku, akan aku selak helaian-helaian kertas dengan lemah lembut dan perlahan agar bunyi selakan itu tidak mengganggu guruku sebagai tanda hormatku kepadanya. Imam Ar-Rabi' rahimahullah juga pernah berkata bahawa aku tidak akan sanggup untuk meneguk air dalam keadaan Imam Asy-Syafi'i sedang memerhatikanku sebagai tanda hormatku kepadanya. Maka menghormati ilmuwan atau guru merupakan amalan para ilmuwan yang terdahulu. Malah tidak sewajarnya bagi seorang penuntut ilmu menggunakan bahasa seperti anda, kamu, awak dan sebagainya terhadap guru mereka. Sebaliknya dipilih panggilan yang sesuai kepada mereka. Keempat, mengetahui hak-hak yang perlu dipenuhi kepada ilmuwan atau guru. Penuntut ilmu tidak mengabaikan hak dan tanggungjawab yang perlu diberikan kepada guru mereka. Antaranya dengan mendoakan kebaikan kepada mereka, meraihkan keluarga dan saudara mara mereka, memohon keampunan buat mereka, menghormati kebiasaan mereka dalam menyampaikan ilmu dan melaksanakan amalan agama, menuruti tingkah laku mereka, berakhlak dengan akhlak mereka dan sebagainya. Kelima, bersabar di atas sifat dan kerenah ilmuwan atau guru. Penuntut ilmu sebaliknya berusaha untuk bersabar di atas sifat dan kerenah guru mereka yang tidak disenangi dan tidak menjadikan hal itu sebagai sebab untuk mereka lari daripada mendampinginya. Ilmuwan yang terdahulu ada menyebut bahawa sesiapa yang tidak mampu bersabar atas kerenah dalam penyampaian ilmu akan kekallah umurnya dalam kejahilan yang membutakan. Namun sesiapa yang boleh bersabar di atas kerenah tersebut akan sampailah segala urusannya kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Keenam, berterima kasih kepada ilmuwan atau guru. Penuntut ilmu perlu sentiasa berterima kasih kepada guru mereka, sama ada dalam bentuk pujian yang diberikan atas kelebihan yang dilakukan oleh mereka atau dalam bentuk teguran yang diberikan atas kekurangan yang terbit daripada mereka. Hal ini kerana ilmuwan atau guru yang berwibawa tidak akan melakukan kedua-dua perkara tersebut melainkan dengan niat untuk mendidik para pelajar mereka. Ketujuh, melazimi adab dan akhlak ketika mahu bertemu dengan ilmuwan atau guru. Antaranya penuntut ilmu tidak akan masuk ke dalam majlis pengajian melainkan dengan keizinan daripada guru, tidak menyampuk perbincangan guru dengan tetamunya, tidak mengganggu guru yang sedang melakukan urusannya melainkan setelah mendapat keizinan untuk sebarang ehwal dan seumpamanya. Penuntut ilmu juga harus berada dalam keadaan fikiran yang tenang ketika hendak bertemu guru dan mengelak daripada bertemu mereka dalam keadaan yang terlampau mengantuk, marah, lapar, dahaga dan dalam keadaan-keadaan yang mengganggu fikiran mereka. Kelapan, melazimi adab dan akhlak ketika berada bersama ilmuwan atau guru dalam majlis pengajian. Maka penuntut ilmu berada dalam keadaan merendah diri, tenang, khusyuk, memandang guru, mendengar dan memahami penyampaiannya dan lain-lain. Penuntut ilmu tidak memandang ke kiri dan ke kanan yang menjadikan mereka tidak memberikan tumpuan kepada penyampaian guru, tidak bermain-main dengan anggota badannya atau alat tulisnya, tidak bercakap perkara-perkara yang tidak perlu dan seumpamanya. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, hak ilmuwan atas guru ke atas kamu ialah untuk memberikan salam dan penghormatan, diraih dengan duduk yang sempurna di hadapannya, tidak diisyaratkan dengan tangan tanpa adab, tidak diisyaratkan dengan kenyitan mata dan tidak disebut di depannya. Ilmuwan atau guru itu berkata begini-begini yang berbeza dengan kata-katamu, juga tidak mengumpat di depannya dan tidak mencari kesalahannya. Kesembilan, berlemah lembut dalam mengemukakan soalan atau memberi jawapan. Penuntut ilmu tidak bercakap dalam keadaan yang kasar atau keras bersama gurunya, malah tidak mengemukakan soalan dalam keadaan seperti mencabar atau menjawab soalan dalam keadaan seperti mempertikai atau sebagainya. Penuntut ilmu juga tidak menzahirkan di hadapan guru perbuatan-perbuatan yang mengisyaratkan bahawa mereka tidak bersetuju dengan guru. Malah jika ada kesilapan atau kesalahan yang berlaku, tidaklah dibuat teguran secara terang-terangan. Sebaliknya difahami keadaan gurunya yang mungkin tidak sedar akan hal yang berlaku dan difikirkan cara yang sesuai untuk disampaikan kepada gurunya itu. Penuntut ilmu juga tidak menggunakan bahasa percakapan harian ketika berbicara bersama guru. Sebaliknya dipilih bahasa percakapan yang lebih beradab dan berakhlak. Kesepuluh, memberikan tumpuan kepada pengajaran ilmuwan atau guru. Penuntut ilmu haruslah memberikan perhatian sepenuhnya kepada pengajaran guru mereka dan memperlihatkan rasa gembira apabila mendengar perkara-perkara baru yang disampaikan oleh guru. Sekiranya perkara-perkara yang disampaikan oleh guru itu sudah pun diketahui oleh mereka, wajarlah diberikan penerimaan yang baik dengan tidak memperlihatkan sikap bosan atau perbuatan yang menggambarkan mereka sudah tahu tentang hal tersebut. Imam Atha rahimahullah pernah berkata,
bahawa aku mendengar suatu hadis daripada seorang lelaki dan aku sebenarnya sudah lebih tahu tentang hadis tersebut, namun aku tetap meraihkannya seakan-akan aku belum pernah mendengar tentang hadis itu. Beliau juga berkata bahawa sesungguhnya seorang pemuda sedang berbicara tentang hadis, maka aku meraihkan bicaranya seakan-akan aku belum pernah mendengar tentang hadis tersebut, walaupun aku sudah mengetahui tentang hadis itu sebelum dia dilahirkan. Sekiranya hal itu wajar dilakukan kepada bukan ilmuwan atau guru, maka apatah lagi lebih patut untuk diraihkan perkara seumpama itu oleh penuntut ilmu kepada ilmuwan atau gurunya. Ke-11, tidak mendahului ilmuwan atau guru dalam memberikan jawapan kepada persoalan ilmu. Penuntut ilmu tidak wajar mendahului guru untuk menerangkan sesuatu perkara atau menjawab sebarang persoalan. Sebaliknya, guru lebih berhak untuk memberi penerangan dan menjawab persoalan, melainkan jika diizinkan atau diminta oleh guru untuk melakukan hal tersebut. Penuntut ilmu juga tidak wajar untuk memotong penyampaian guru, malah bersabar sehingga guru selesai memberikan penyampaiannya sebelum boleh dikemukakan pandangan atau bertanya soalan. Mereka tidak berbicara bersama dengan orang yang lain dalam keadaan yang jelas boleh dilihat jika guru mereka sedang menyampaikan ilmu kepada mereka atau kepada hadirin dalam majlis pengajian tersebut. Ke-12, beradab dan berakhlak ketika menerima sesuatu daripada ilmuwan atau guru. Sekiranya diberi dengan sesuatu oleh guru, maka diambilnya dengan tangan kanan. Begitu juga sekiranya memberi sesuatu kepada guru, maka diberi dengan tangan kanan. Sekiranya guru berada jauh daripadanya, maka penuntut ilmu tidak memanjangkan tangan untuk mengambil perkara tersebut. Sebaliknya, mereka bergerak lebih dekat dan sesuai kepada guru agar dapat mengambilnya dengan lebih baik. Ke-13, melazimi adab dan akhlak ketika berjalan bersama ilmuwan atau guru. Maka penuntut ilmu berusaha menjaga keselamatan guru, tidak mengganggu mereka ketika berjalan dan tidak mengganggu mereka ketika sedang berbicara dengan seseorang sepanjang berjalan, melainkan jika diizinkan oleh guru tersebut untuk turut terlibat dalam perbincangan, bicara dan sebagainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada adab-adab yang berkaitan dengan diri penuntut ilmu itu sendiri dan adab-adab yang berkaitan dengan hubungannya bersama para ilmuwan atau gurunya, Imam Badruddin Ibn Jamaah juga mengemukakan beberapa adab bagi seorang penuntut ilmu atau pelajar yang berkaitan dengan proses pembelajarannya. Adab-adab yang dimaksudkan itu dapat dirumuskan kepada 13 perkara, iaitu pertama, memulakan pengajian dengan menekuni Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengannya. Begitu juga dengan berusaha untuk menguasai asas-asas penting bagi setiap ilmu, di samping berusaha untuk mendapatkan penerangannya daripada guru. Sekiranya perlu dihafaz asas-asas tersebut, maka diberikan perhatian untuk menghafaz dan memeliharanya daripada tidak hilang akibat lupa dan sebagainya. Kedua, berhati-hati agar tidak terlibat dalam perbezaan pandangan antara ilmuwan dan guru. Maka penuntut ilmu tidak menyibukkan diri mereka dalam perbezaan pandangan yang berlaku antara ilmuwan atau guru mereka, malah antara manusia secara umum. Sebaliknya, mereka memberi tumpuan kepada menguasai setiap bidang ilmu dengan baik, kerana sekiranya mereka mula menyibukkan diri dengan perbezaan pandangan dalam keadaan diri mereka belum bersedia ke arah perkara itu, ia mampu membuka ruang kepada salah tafsiran atau silap kefahaman yang akhirnya mengundang kepada ketaksuban atau fanatik dan seumpamanya. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata bahawa berhati-hatilah wahai penuntut ilmu daripada terlibat dengan perbezaan pandangan para ilmuwan atau guru, yakni sebelum berkemampuan ke arah itu. Sesungguhnya mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Penuntut ilmu juga pada peringkat awal pengajiannya tidak terlalu mencampur aduk bacaan sesuatu ilmu. Sebaliknya ditumpukan kepada bacaan-bacaan yang utama dan ditekuni secara menyeluruh sebelum berpindah kepada bacaan yang seterusnya. Ketiga, memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum dihafaz atau dijadikan sebagai pegangan. Maka diusahakan untuk memastikan kesahihan tersebut daripada guru dan kemudiannya ditekuni, dihafaz dan dipelihara dengan baik dalam diri mereka sebagai pegangan dan panduan. Keempat, berusaha untuk menguasai hadis-hadis Rasulullah SAW dan mempelajari ilmu yang berkaitan dengannya. Sebaiknya bagi penuntut ilmu merujuk kepada karya-karya yang utama ketika mempelajari hadis dan ilmu-ilmunya supaya lebih kukuh pengetahuannya dan lebih tepat kesahihannya. Kelima, berusaha untuk membaca bacaan-bacaan yang boleh membantu mereka dalam memahami bidang ilmu yang ditekuni. Penuntut ilmu perlu sentiasa melakukan pembacaan yang baik, di samping mencatat segala isi penting atau faedah yang ditemuinya yang mungkin dapat membantunya dalam menguasai sesuatu bidang ilmu. Mereka tidak bersikap dengan memadai dalam menuntut ilmu, sebaliknya berusaha untuk memperolehi dan menambah ilmu dengan melakukan pembacaan atau seumpamanya. Para ilmuwan yang terdahulu sentiasa menasihatkan penuntut ilmu untuk memanfaatkan usia muda mereka dengan menuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, tuntutlah ilmu sebelum anda meningkat usia, kerana setelah usia meningkat,
kuranglah upaya yang baik untuk menuntut ilmu. Keenam, melazimi majlis pengajian ilmuwan atau guru. Maka penuntut ilmu berusaha untuk sentiasa menghadiri majlis-majlis pengajian kerana hal itu menambah kebaikan kepada mereka, sama ada pada sudut ilmu maupun akhlak. Penuntut ilmu juga dinasihatkan untuk memberi perhatian kepada penyampaian guru, kemudiannya menekuni dan berbincang bersama rakan-rakan tentang ilmu yang disampaikan oleh guru mereka, supaya dapat dikukuhkan kefahaman terhadap ilmu tersebut dalam diri mereka. Imam Al-Khatib rahimahullah pernah menyatakan bahawa sebaik-baik perbincangan ialah perbincangan tentang ilmu yang berlaku pada waktu malam, iaitu setelah selesai menghadiri majlis-majlis pengajian. Sebahagian ilmuwan yang terdahulu memulakan perbincangan mereka tentang ilmu selepas waktu Isyak, dan kadang-kala mereka berterusan berbincang sehingga hampir ke waktu subuh kerana menikmati perbincangan tentang ilmu tersebut. Ketujuh, melazimi adab dan akhlak ketika berada di dalam majlis pengajian. Apabila penuntut ilmu hadir ke majlis pengajian, diberi salam kepada para hadirin dan dikhususkan kepada guru dengan penghormatan yang wajar. Begitu juga apabila mereka ingin pulang setelah selesai daripada majlis pengajian. Di samping itu, tidak wajar bagi penuntut ilmu yang hadir ke majlis pengajian untuk mengambil tempat yang sudah diduduki oleh orang lain, atau mengganggu hadirin kerana ingin duduk di tempat yang diingininya. Sebaliknya, dipilih tempat yang sesuai, melainkan jika guru meminta dirinya untuk ke hadapan atau dimaklumi bersama oleh para hadirin bahawa dirinya disediakan dengan tempat yang khusus kerana menjadi pembantu guru atau seumpamanya. Kelapan, berlaku baik dengan rakan-rakan sepengajian. Penuntut ilmu sebaiknya menghormati rakan-rakannya bersama dalam pengajian ilmuwan atau guru, sama ada yang lebih berusia atau setaraf usia atau yang lebih muda. Sudah tentu tidak wajar bagi penuntut ilmu untuk mengganggu rakan-rakannya di dalam majlis pengajian yang mahu memberikan tumpuan dan sebagainya. Sekiranya wujud dalam kalangan mereka sesiapa yang tidak beradab atau berakhlak, maka dibiarkan hal itu kepada guru untuk menegurnya atau memperbaikinya, dan tidak mereka mencampuri urusan tersebut melainkan dengan keizinan atau isyarat daripada guru. Sekiranya ada dalam kalangan pelajar yang tidak beradab dan berakhlak kepada guru, maka ditegur keadaan mereka dengan sebaiknya dan dipertahankan maruah guru tersebut pada kadar yang sepatutnya. Kesembilan, mengelak daripada merasa malu dalam menuntut ilmu. Sekiranya perkara itu berhak untuk dipelajari, ditanya dan sebagainya, maka penuntut ilmu tidak wajar merasa malu dalam mendapatkannya daripada guru. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, mudah-mudahan dirahmati wanita-wanita Ansar yang tidak merasa malu yang melampau sehingga menghalang mereka daripada menuntut ilmu tentang agama. Imam Mujahid rahimahullah juga pernah berkata, tidak dipelajari ilmu itu oleh mereka yang sentiasa malu yang melampau atau mereka yang merasa bangga yang melampau. Ke-10 dan ke-11, dua adab yang berkaitan dengan perlakuan penuntut ilmu apabila diberikan dengan tugasan tertentu oleh guru. Sekiranya mereka diberikan giliran untuk membaca, mereka meraihkan giliran tersebut tanpa mendahului rakan-rakan yang lain. Ketika diminta oleh guru untuk membaca, mereka berada dalam keadaan yang beradab dan berakhlak, kemudian membawa buku mereka dan membaca daripadanya, dan tidak mereka memulakan bacaan melainkan dengan keizinan daripada guru. Ke-12, apabila diminta untuk membaca sesuatu oleh guru, maka dimulai dengan membaca isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian membaca basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Seterusnya mendoakan kepada gurunya, ibu bapanya, guru-gurunya yang lain, dirinya dan kaum muslimin seluruhnya. Adalah wajar bagi penuntut ilmu untuk sentiasa mendoakan kepada gurunya yang telah menyampaikan ilmu agar beroleh redha dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ke-13, mendorong dan memberi semangat kepada pelajar yang lain untuk menuntut ilmu. Maka penuntut ilmu membantu para pelajar yang lain untuk mendorong mereka dalam belajar, menunjukkan cara untuk belajar, menyelesaikan masalah yang dihadapi, memudahkan kesukaran yang dialami, menasihati ke arah kebaikan dan seumpamanya. Dengan yang demikian, akan cerahlah jiwa mereka untuk menuntut ilmu dan bertambahlah kekuatan mereka. Sudah tentu tidak wajar bagi penuntut ilmu untuk saling berbangga antara satu sama lain, malah bersifat bongkak dan sombong terhadap pelajar-pelajar yang lebih muda. Sebaliknya, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan yang diberi dan berusaha untuk membantu pelajar-pelajar yang lain dalam menuntut ilmu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah dikongsikan adab-adab yang dikemukakan oleh Imam Badruddin Ibn Jama'ah yang berkaitan dengan seorang penuntut ilmu atau pelajar, merangkumi adab-adab yang berkaitan dengan diri penuntut ilmu itu sendiri, adab-adab yang berkaitan dengan hubungannya bersama para ilmuwan atau gurunya, dan adab-adab yang berkaitan dengan proses pembelajarannya. Mudah-mudahan perkongsian pada bulan ini yang berkaitan dengan adab-adab seorang ilmuwan dan penuntut ilmu yang dikemukakan oleh Imam Badruddin Ibn Jama'ah akan dapat dimanfaatkan oleh diri kita semua dengan sebaiknya. Semoga dapat kita menjadi manusia yang beradab dan berakhlak,
khususnya bagi mereka yang bergelar sebagai seorang guru atau pelajar. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dahulu untuk perkongsian pada bulan ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.